Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan berkenaan hasil analisis wacana dan kejelasan penulisan yang terdapat dalam wacana yang telah kami pilih. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu Nur Fazli Nadia binti Khalid, yang kedua Nur Husniati Sofia binti Rosli, dan saya sendiri Nur Ali Akilah binti Asahari. Untuk pembentangan pada kali ini, kami telah mengambil artikel yang pernah diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka yang bertajuk Peranan Institusi Keluarga dalam Pendidikan Adab dan Akhlak. Ini merupakan hasil karya Jennifer Nordin yang diterbitkan pada 22 Oktober 2021. Sebelum menelusuri dengan lebih mendalam berkenaan konsep keutuhan wacana, saya ingin menerangkan terlebih dahulu apakah itu wacana. Wacana didefinisikan sebagai keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan, ucapan, pertuturan atau percakapan. Selain itu, wacana ini juga merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Seterusnya, wacana juga merupakan kesatuan fikiran yang utuh sama ada dalam bentuk lisan, contohnya pidato, khutbah, atau dalam bentuk tulisan seperti surat, artikel, novel dan cerpen. Yang pertama ialah keutuhan wacana gramatikal. Wacana gramatikal ini merupakan kata hubung yang menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Wacana gramatikal berfungsi sebagai pengembangan idea. Seperti contoh petikan yang telah kami ambil daripada artikel ialah perkara yang perlu dititik beratkan ialah pendidikan adab dari sudut budi bahasa. Institusi keluarga merupakan sekolah pertama anak-anak dalam mempelajari bahasa dan tutur kata yang halus. Sebagai contoh teladan anak-anak, ibu bapa harus memilih perkataan dalam berkomunikasi. Elakkan berbahasa kesat, kasar dan maki hamun. Selain pemilihan perkataan, lenggok bahasa juga perlu dititik beratkan kerana lenggok bahasa yang kasar atau bersifat cemuhan, menghina dan memperkecil akan meracuni pemikiran dan mempengaruhi pembentukan adab dan akhlak. Wacana gramatikal yang terdapat dalam petikan ini ialah dan, sebagai contoh, selain dan kerana. Seterusnya, wacana gramatikal ini juga dapat berfungsi sebagai penghurai idea. Contoh petikan yang terdapat dalam artikel tersebut ialah selain itu, anak-anak harus didekatkan dengan masyarakat supaya mereka faham skop adab dan akhlak pelbagai kaum di Malaysia. Doronglah anak untuk aktif dengan aktiviti perumahan, aktiviti kampung dan aktiviti keluarga. Melalui pengalaman sedemikian, anak-anak akan mempunyai pengalaman untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Wacana gramatikal yang berfungsi sebagai penghurai idea yang terkandung dalam petikan tersebut ialah selain itu dan melalui pengalaman sedemikian. Selain daripada keutuhan wacana gramatikal, keutuhan wacana semantik juga digunakan dalam artikel tersebut. Semantik ni merupakan sesuatu yang berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan ataupun tulisan. Wacana semantik terbahagi kepada beberapa kategori, antaranya ialah sebab dan hasil. Ayat yang menerangkan tentang sebab ialah sekiranya anak-anak melakukan kesalahan, mereka haruslah ditegur secara berhemah. Seterusnya, ayat yang menerangkan tentang hasil ialah bahasa dan lenggok bahasa seharian yang akhirnya menjadi suri teladan dan budaya yang akhirnya menjadi kebiasaan anak selepas bertahun-tahun menghadapi cara berkomunikasi sedemikian. Seterusnya ialah sebab dan tujuan. Ayat yang menerangkan tentang sebab ialah kuat dan santunnya sesuatu bangsa dan negara itu akan bermula daripada
kukuhnya institusi kekeluargaan. Seterusnya ialah ayat yang menerangkan tujuan. Pendidikan adab dan akhlak yang betul daripada institusi keluarga mampu melahirkan pemimpin dan insan yang menjalankan setiap amanah dengan adab dan akhlak yang tinggi. Selain daripada penggunaan wacana semantik dan wacana gramatikal, wacana fonologi juga turut digunakan di dalam artikel tersebut. Wacana fonologi ini menyelidiki bunyi bahasa menurut segi fungsinya sahaja. Contoh wacana fonologi yang terdapat dalam petikan ialah: meski dalam kesibukan mencari rezeki, ibu bapa harus mengambil masa untuk mendidik adab dan akhlak anak-anak. Wacana fonologi yang digunakan dalam ayat tersebut ialah penggunaan tanda koma. Seterusnya, konsep kejelasan. Jelas bermaksud mudah difahami, mudah dibaca serta tidak menggunakan perkataan yang sama-sama ataupun kabur dan tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Dalam penulisan artikel ini menggunakan konsep kejelasan, iaitu menggunakan ayat yang mudah difahami serta tidak menggunakan perkataan yang kabur-kabur ataupun tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Sebagai contoh, pada hakikatnya selain sekolah, masyarakat dan kerajaan, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentukkan adat dan akhlak anak-anak. Prinsip dasar keluarga negara yang kedua juga menggariskan institusi keluarga bertanggungjawab memupuk dan menghayati nilai murni. Setiap insan yang dilahirkan di dunia ini akan bergaul ibu bapanya serta ahli keluarga yang lain sebelum belajar hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, peranan institusi keluarga dalam pembentukan adab dan akhlak insan tidak dapat disengkal. Meski dalam kesibukan mencari rezeki, ibu bapa harus mengambil masa untuk mendidik adab dan akhlak anak-anak. Bukan itu sahaja, penulisan dalam artikel ini menggunakan kata-kata yang pendek dan ringkas. Penulis dalam artikel ini tidak menggunakan kata-kata yang berbelit ataupun ayat yang panjang. Sebagai contoh, penulisan dalam artikel ini, perkara yang perlu dititik beratkan ialah pendidikan adab dari sudut budi bahasa. Institusi keluarga merupakan sekolah yang pertama anak-anak dalam mempelajari bahasa dan tutur kata yang halus. Sebagai contoh teladan anak-anak, ibu bapa harus bijak memilih perkataan dalam berkomunikasi, elakkan berbahasa kasar dan makin hamun. Daripada contoh ini menggunakan perkataan yang pendek serta ayat yang tidak panjang. Daripada itu, apabila pembaca membaca ayat tersebut, ianya mudah difahami dan senang untuk mentaksir. Seterusnya, bagi konsep kejelasan, penulis artikel ini menggunakan bahasa yang formal ketika menulis artikel ini. Antara contoh penulisan dalam artikel ini yang menggunakan bahasa formal adalah: pada hari ini, kita sering mendengar banyak isu ibu dipukul, ibu atau bapa ditinggalkan di rumah orang tua, guru besar berasa tersinggung dengan sikap anak didik, majikan kesal dengan sikap pekerja dan orang awam tidak berpuas hati dengan tindakan penjawat awam. Malah, penulis artikel ini juga menggunakan konsep penyataan pendapat atau ekspresi dan pribadi atau penulisan objektif. Antara penulisan objektif yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini adalah seperti: melalui pengalaman sedemikian, anak-anak akan mempunyai pengalaman untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Penulis di dalam artikel ini juga menggunakan konsep coherence. Apa itu coherence? Coherence ini merupakan perkaitan antara bahagian yang satu dengan bahagian yang lain sehingga kalimat itu mempunyai satu makna yang utuh. Ini bermakna penulis ni menggunakan konsep berkait antara satu sama lain. Macam penulisan tu, satu peringkat tu dia menceritakan pasal demam denggi. Jadi ayat yang seterusnya berkaitan dengan demam denggi dan peringkat tersebut akan memberi makna yang utuh tentang satu perkara sahaja.
Sebagai contoh, penulisan yang menggunakan konsep coherence. Selain itu, anak-anak harus didekatkan dengan masyarakat supaya mereka faham skop adab dan akhlak pelbagai kaum Malaysia. Doronglah anak-anak untuk aktif dengan aktiviti perumahan, aktiviti kampung dan aktiviti keluarga. Melalui pengalaman sedemikian, anak-anak akan mempunyai pengalaman untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Daripada sini, ayat ini menggunakan konsep coherence kerana pada ayat pertama, menyatakan anak-anak perlulah didekatkan dengan masyarakat supaya mereka ni faham konsep adab dan akhlak. Oleh itu, kalau kita nak bagi anak-anak kita kan dekat dengan masyarakat supaya faham adab dan akhlak, jadi kita kena dorong anak-anak kita ni untuk join aktiviti perumahan ataupun aktiviti kampung ataupun aktiviti keluarga yang ada dekat situ. Jadi bila dia orang join aktiviti tersebut, maka dia orang akan berkomunikasi antara satu sama lain dengan masyarakat. Jadi dia orang pun akan faham konsep adab dan akhlak pelbagai kaum di Malaysia. Penulis di dalam artikel ini juga menggunakan konsep kohensi. Apa itu konsep kohensi? Kohensi ni merupakan sebagai pertautan, yang mana pertautan yang merujuk kepada aspek bahasa formal dalam satu wacana ataupun teks. Pertautan ini menghasilkan kesepaduan dalam sesuatu wacana sekaligus mampu menghasilkan wacana yang lengkap. Kesepaduan ini merujuk kepada keserasian atau keserasian antara satu sama lain perkataan, frasa dan ayat. Sebagai contoh, penulisan dalam artikel ini yang menggunakan konsep kohensi seperti ini. Prinsip dasar keluarga negara yang kedua juga menggariskan institusi keluarga bertanggungjawab memupuk dan menghayati nilai murni. Setiap insan yang dilahirkan di dunia ini akan bergaul dengan ibu bapanya serta ahli keluarga yang lain sebelum belajar hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, peranan institusi keluarga dalam pembentukan adab dan akhlak insan tidak dapat disengkar. Berdasarkan contoh ayat tadi, kita dapat menyimpulkan bahawa penghayatan nilai murni dalam kehidupan berkeluarga amat signifikan dalam kehidupan, bermakna amat penting dalam kehidupan. Sebagai contoh, ibu bapa yang merupakan ketua institusi keluarga berperanan penting dalam pembentukan adab dan akhlak anak-anak. Hal ini demikian kerana setiap insan di dalam dunia ini perlu menerapkan akhlak yang baik ketika bergaul bersama masyarakat yang lain. Di sini dapat lihat bahawa ibu bapa ni sangat penting dalam pembentukan akhlak, serta pembentukan akhlak ni berdasarkan ajaran ibu bapa itu tersendiri. Seterusnya ialah aplikasi keutuhan wacana yang digunakan dalam hadis yang berkaitan dengan akhlak. Hadis tersebut berbunyi, Haddatsanahu Muhammad bin Abi Umar Al-Makki, Haddatsana Abdul Aziz Ad-Darawardi, An Yazid bin Al-Had, An Muhammad bin Ibrahim, An Isa bin Talhah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innal abda idza kallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini yang membawa maksud yang berbunyi, Muhammad bin Abi Umar Al-Makki telah mengkhabarkan kepada kami, Abdul Aziz Ad-Darawardi telah mengkhabarkan kepada kami, daripada Yazid bin Al-Had, daripada Ibrahim, daripada Isa bin Talhah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seseorang hamba apabila mengucapkan sesuatu tanpa diteliti akan kebenarannya akan membuatkannya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya sejauh antara jarak timur ke barat. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini menerangkan kepada kita supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia, itu
hadis ini menyuruh kita untuk sentiasa bercakap benar dan sentiasa meneliti sesuatu perkara sebelum bercakap ataupun sebelum menyampaikan kepada orang lain, kerana jika tidak berbuat sedemikian maka akan mendapat balasan, iaitu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Daripada hadis tersebut dapat dilihat beberapa penggunaan aplikasi keutuhan wacana yang telah digunakan. Yang pertama ialah keutuhan gramatikal, di mana ia memperlihatkan hubungan antara binaan tata bahasa menggunakan kata rujukan kami dalam hadis tersebut. Contoh petikan hadis, dan petikan hadis ialah Muhammad bin Abi Umar Al-Makki telah mengkhabarkan kepada kami, Abdul Aziz Ad-Darawardi telah mengkhabarkan kepada kami, iaitu dalam hadis menggunakan perkataan kami untuk menggantikan kata ganti nama bagi perawi-perawi hadis tersebut. Yang kedua pula ialah untuk keutuhan gramatikal yang menggunakan kata hubung untuk memperjelas ayat seperti yang telah disebut dalam hadis, iaitu terjerumus ke dalam neraka dan dalamnya sejauh antara jarak timur ke barat. Di sini kita dapat lihat bahawasanya yang memperjelaskan ayat bagi terjerumus ke neraka adalah sejauh antara jarak timur ke barat. Jika dapat dilihat di sini ialah berdasarkan petikan hadis, iaitu yang berbunyi terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya sejauh antara jarak timur ke barat. Dalam hadis ini yang memperjelaskan ayat ialah sejauh antara timur ke barat, yang menggunakan kata hubung bagi meluaskan lagi dan bagi mengembangkan lagi ayat terjerumus ke dalam neraka, yang membawa maksud akan mendapat balasan yang sakit dengan dilemparkan ke dalam neraka yang dalam. Seterusnya, aplikasi keutuhan wacana lain yang digunakan dalam hadis yang kedua ialah hadis tersebut menggunakan keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi adalah untuk membantu pemahaman tentang sesuatu wacana tetapi dengan menggunakan alat bantuan seperti tanda baca, iaitu contoh tanda baca ialah titik bertindih, noktah, koma, tanda seru dan lain-lain. Seperti dalam petikan hadis kita dapat lihat, iaitu daripada Yazid bin Al-Had, daripada Ibrahim, daripada Isa bin Talhah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seseorang hamba apabila mengucapkan sesuatu perkara tanpa diteliti akan kebenarannya akan membuatkannya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya sejauh antara jarak bumi dan jarak timur ke barat. Untuk keutuhan fonologi, untuk segi tulisan, fonologi menggunakan tanda baca, noktah ataupun tanda seru dan sebagainya adalah untuk membezakan ayat penyata dan membezakan cara baca dan membezakan intonasi suara semasa kita membaca, semasa sesi pembacaan tersebut. Oleh itu, jika terdapatnya tanda baca atau tanda seru, kita dapat memahami gaya baca ataupun intonasi ataupun nada suara yang perlu digunakan ketika tanda baca tersebut diletakkan pada tempatnya. Seterusnya ialah aplikasi keutuhan wacana yang lain ialah keutuhan semantik. Keutuhan semantik dapat dilihat daripada dua segi, iaitu dari segi yang pertama ialah dapat dilihat daripada bahagian wacana, manakala dari segi yang kedua kita dapat lihat dari segi konteks ataupun dari segi latar wacana. Untuk hadis ini, keutuhan semantik yang digunakan dapat dilihat dari segi bahagian wacana, iaitu untuk yang pertama ialah hubungan antara sebab dan akibat. Contohnya dalam hadis ini ada menyatakan bahawa yang berbunyi, sesungguhnya seseorang hamba apabila mengucapkan sesuatu perkataan tanpa diteliti akan kebenarannya akan membuatkannya terjerumus ke dalam neraka. Maka sebab
Sebab yang dapat kita lihat ataupun sebab yang dapat kita ketahui iaitu mengucapkan perkataan tanpa diteliti kebenarannya. Kerana daripada itu dia telah mendapatkan akibat. Akibatnya ialah membuatkannya terjerumus ke dalam neraka. Iaitu akibat adalah kesan daripada ataupun balasan daripada tidak bercakap perkara yang benar. Akhir sekali ialah kepentingan membuat rujukan yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita hendak mengambil rujukan yang benar seperti yang telah digaris panduan oleh berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama ialah kita mestilah mengambil daripada sumber rujukan yang benar dan diperakui kebenarannya. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang permasalahan seperti konflik ataupun salah faham terhadap pembaca yang akan membaca tugasan kita. Contohnya seperti dalam hadis yang telah disebutkan, sekiranya ia berkaitan dengan hadis ataupun melibatkan perkara-perkara yang melibatkan agama, perlulah mengambil daripada sumber yang benar. Contohnya berdasarkan hadis yang telah dinyatakan, iaitu hadis ini bersambung sanad dan bersambung perawinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertama ialah daripada Muhammad bin Abu Umar Al-Makki. Seterusnya dikhabarkan daripada Muhammad bin Abi Umar Al-Makki kepada Abdul Aziz Ad-Darawardi. Kemudian Abdul Aziz Ad-Darawardi telah memberi tahu kepada Yazid bin Al-Had. Seterusnya Yazid Al-Had memberitahu kepada Ibrahim daripada Isa bin Talhah, dan kemudian daripada Abu Hurairah. Ini bermakna Abu Hurairah mengambil hadis yang bersambung sanad dan tidak putus, seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, hadis ini juga diambil daripada muttafaqun alaih, iaitu daripada hadis riwayat Muslim dan Bukhari, dan di mana hadis ini diambil bernombor yang ke 6477, manakala dalam kitab Muslim hadis ini berada pada nombor yang ke 2988. Ini menunjukkan bahawa hadis-hadis ini diambil dan ditulis daripada ulama-ulama yang diperakui keahliannya dan kemasyhurannya, iaitu tidak berlaku sebarang cacat celah. Seterusnya, kita perlu mengambil daripada sumber yang benar untuk mengelakkan berlakunya sebarang penyelewengan, terutamanya jika berkaitan dengan fakta yang telah termaktub dan tidak dapat diubah, seperti berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis terutamanya. Ini adalah untuk mengelakkan kita daripada menyimpang daripada kebenaran, dan seterusnya akan berlaku kesalahan fakta daripada tersebar. Jadi secara kesimpulannya, kita perlulah mengambil rujukan yang benar supaya dapat mengelakkan sebarang penyelewengan ataupun menyimpan daripada fakta yang akan menyebabkan timbulnya beberapa isu yang negatif dalam kalangan masyarakat, seperti kekeliruan dan berlakunya permasalahan yang lebih besar dan lebih teruk, iaitu pergaduhan pendapat dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih.